Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada tuan-tuan dan puan-puan, ahlan wa sahlan buat semua yang baru hadir. Waalaikumsalam Kak Dayang Ruliah, Kak Salasia, Kak Nur Kalpna Sari. Waalaikumsalam Kak Fatimah Syah, Kak Hamidah awal tadi. Dah komen Assalamualaikum. Maaf saya baru balas. InsyaAllah pada semua juga yang lain yang baru hadir. Tuan-tuan dan puan-puan, apa khabar? Sihat ke? Selamat tengah hari saya ucapkan. Semoga bersemangat bersama-sama dalam slot pembacaan hadis. Okey? InsyaAllah tengah hari ni kita akan berkongsi satu hadis sama-sama, insyaAllah. Okey, waalaikumsalam Kak Nurisha Abdullah, Kak Fira Dazusla Familia. Boleh pakai share slot live hadis kita. InsyaAllah kita akan mulakan sekejap lagi. Suara saya jelas ke? Boleh saya tahu? Waalaikumsalam Kak Saripah Saleh. Okey, Assalamualaikum yang baru hadir. Saya sihat ke? Okey. Waalaikumsalam. Jelas. Okey, alhamdulillah. Jelas dan terang daripada Singapura. Masya-Allah. Okey. Bagi sesiapa yang ada kitab Fadilah Amal macam saya ni, boleh get ready untuk buka muka surat, insya-Allah. Muka surat 417. Okey, 417. Sekejap ya, saya buka. Okey, sekejap. Okey, alhamdulillah jelas. 417. InsyaAllah perkongsian ini santai je. Eh 471. 471. Okey, maafkan saya, 471. 471 Kitab Fadilah Amal. Betul saya. Ya saya. Kak Saripah Saleh. 471, insyaAllah kita nak tengok hadis berkenaan Fadilat Zikir. Fadilat Zikir. Okey. Di bawah tajuk Allah membanggakan mereka yang duduk mengingati Allah. Okey. Dah bersedia ke? InsyaAllah kita nak mulakan pembacaan hadis bersama-sama. Maafkan saya kalau ada sedikit gangguan, tapi kalau ada yang tak jelas ke ataupun apa-apa masalah, boleh komen saja ya, insyaAllah. Okey. Kita niat baca hadis pada tengah hari ini kerana Allah Ta'ala dan khususkan pahala buat junjungan besar Nabi Muhammad SAW serta ahli keluarga kita dan kedua ibu bapa yang kita sayangi, insyaAllah. Waalaikumsalam Kak Cik Nun Abu Bakar. Selamat datang. Okey, boleh lagi pakai share slot live hadis kita, insyaAllah. Perkongsian yang sekejap saja dan santai, dan insyaAllah dapat manfaat, ilmu baru yang boleh kita kongsikan kepada kawan-kawan kita yang tak dapat ikuti, insyaAllah. Waalaikumsalam buat yang baru hadir. Okey, jom kita mulakan pembacaan hadis. Hadis ke-9, iaitu bawah tajuk Allah membanggakan golongan yang duduk mengingati Allah. Okey. Boleh ya saya mulakan? Okey. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
an Muawiyah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ala halqatin min ashabihi faqala ma ajlasakum qalu jalasna nadhkurullah wa nahmaduhu ala ma hadana lil islami wa manna bihi alaina qala Allahi ma ajlasakum illa dhaka qalu wallahi ma ajlasana illa dhalik qala ma inni lam astahlifkum tuhmatan lakum walakin atani Jibrailu fa akhbarani anna Allah a'azza wa jalla yubahi bikumul malaikata. Akhrajahu ibni Abi Syaibah wa Ahmad wa Tirmizi wa Nasa'i. Okey. Alhamdulillah kita dah baca sama-sama hadis dalam Arab. Okey. Okey. Ni tak jelas lagi kan? Kita tengok makna. Makna hadis ni nak cerita tentang apa? Waalaikumsalam Kak Hayati Arifin, Kak Syasiah Syah, Muhammad Dom. Ahlan wa sahlan. Boleh lagi share slot live kita kepada saudara mara kita, jiran-jiran, kawan-kawan kita, semua yang kita kenali ataupun tidak kan? Mana tahu kita pun diberikan pahala, insya-Allah. Okey, kita tengok maksud hadis. Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Nabi kita pergi ke satu halaqah lah. Satu majlis. Okey. Okay, para sahabat, yang ada para sahabat dalam tu di majlis itu, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka. Waalaikumsalam Kak Hanisa Ibrahim. Okey. Okey, Rasulullah tanya apa? Sambung. Apakah yang menyebabkan kamu sekalian duduk di sini? Rasulullah tanya dekat para sahabat tadi. Sebab apa? Sebab apa kamu semua duduk sini? Okey. Sahut mereka pun menjawab, kami duduk berzikir mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dan memujinya kerana memberi petunjuk Islam kepada kami. Rupanya para sahabat tadi duduk ramai-ramai dalam satu majlis tu sebab hanya nak mengingati Allah, berzikir kepada Allah dan memuji Allah. Sebabnya Allah dah memberi petunjuk Islam, petunjuk cahaya Islam kepada kami. Sahabat tadi berkata macam itulah. Okey, lepas tu Rasulullah SAW bersabda, demi Allah, adakah kerana itu kamu sekalian duduk di sini? Demi Allah ni macam nak kata sumpah. Okay. Macam nak cakap suruh para sahabat tu bersumpah. Sebab guna nama Allah kan, demi Allah. Okey, itu kata Rasulullah. Lepas tu sambung. Mereka menjawab, para sahabat pun menjawab, demi Allah. Para sahabat pun bersumpah, demi Allah, semata-mata kerana itu. Kerana itu sahaja
kami sekalian duduk di sini. Okey, tak ada sebab lain. Mereka semua duduk di dalam satu majlis tu hanya untuk mengingati Allah dan memuji Allah. Maksudnya daripada awal lagi, bila Rasulullah tanya, tak ada pun cakap, mereka tak berselindung pun. Mereka memang jujur cakap, memang niat duduk di situ nak mengingati Allah dan memuji Allah. Okey, jelas ya? Waalaikumsalam Kak Sanis Jaafar, selamat tengah hari. Kak Hanisah Ibrahim, dan semua yang baru hadir. Okey, kita sambung. Rasulullah SAW bersabda, Aku tidak meminta kamu bersumpah kerana berprasangka terhadap kamu. Nabi cakap macam tu. Dia tak minta pun untuk para sahabat tadi bersumpah. Sebab fikir yang bukan-bukan pula. Nak takut mereka beranggapan. Takut Rasulullah beranggapan yang perkara lain. Padahal Rasulullah tanya je. Tapi mereka pun bersumpah demi Allah tadi juga. Sebab Rasulullah pun mengungkapkan perkataan demi Allah ni. Kalimah demi Allah ni. Okey, kalimah sumpah. Lepas tu, tetapi sambungnya lagi, tetapi Jibril alaihi salam telah datang kepadaku dan memberitahuku bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala berbangga dengan kamu semua di hadapan para malaikatnya. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah, Ahmad, Muslim dan lain-lain. Okey, rupanya malaikat Jibril dah mengkhabarkan berita itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat tadi kata apa? Dia kata sesungguhnya Allah berbangga dengan para sahabat tadi yang beramai-ramai tadi tu. Sebab Allah cakap sendiri depan malaikat Jibril tu. Dan malaikat Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa Allah bangga dengan mereka yang mengingati Allah dan memuji Allah. Okey. Kita tengok sikit keterangan sebelum kita berakhir. Keterangan daripada hadis ini. Waalaikumsalam Kak Zawiyah. Okey. Okey, keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat dengan meminta mereka bersumpah kerana baginda sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh ingin mengetahui sama ada terdapat amalan selain itu. Nabi sendiri pun tak percaya. Betul ke mereka ni duduk dalam satu halaqah tadi, dalam satu majlis tadi hanya kerana ingin mengingati Allah dan memuji. Maksudnya dua-dua tu maksudnya berzikir mengingati Allah. Sebab itu Rasulullah meminta mereka bersumpah. Sebut demi Allah. Demi Allah tu kan lafaz sumpah kan. Okey. Lepas sebab Allah Subhanahu Wa Taala begitu berbangga terhadap mereka. Sekarang sudah jelas, kita semua dah tahu bahawa kebanggaan Allah Subhanahu Wa Taala itu hanya kerana mereka mengingati dan menyebut kurniaan nikmat petunjuk Islam. Kita zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, semuanya
nak mengingati Allah dan memuji akan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apa saja nikmat yang kita dapat, nikmat kita dilahirkan dalam Islam, nikmat kita dapat keputusan cemerlang, dan nikmat kita berkeluarga, dapat keluarga, kawan-kawan, semuanya lah kan. Dapat belajar, itu semua nikmat. Jadi kita kena selalu mengingati Allah dan memuji Allah, ikut perintah Allah. Okay. Subhanallah. Okay. Alangkah bertuahnya para sahabat bahawa di dunia ini lagi mereka telah mengetahui berita gembira daripada lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Rasulullah sendiri yang bagi tahu bahawa amal ibadat mereka diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan zikir serta pujian yang mereka panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu dibanggai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Waalaikumsalam buat semua yang beri salam yang baru hadir. Kak Nurlina Yusof, Kak Hajrah, Zai. Waalaikumsalam. Okey. Sememangnya mereka berhak menerima semua itu, pujian itu kan, dibanggakan oleh Allah sebab perbuatan mereka tu sangatlah mengagumkan. Nabi sendiri pun kagum dengan perlakuan ataupun kita kata tindakan yang para sahabat tadi buat. Hanya nak duduk saja-saja pun dia bukan duduk saja, tapi duduk memang niat tu nak mengingati Allah, berzikir. Okey. Okey. Kita tengok satu kisah. Kisah ringkas dalam kisah para sahabat. Ini kisah contoh ringkas. Okey. Nampak tak? Macam ni ya. Okey. Mulla Ali Qari berkata bahawa yang dimaksudkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala berbangga, yang tadi kan kita ada tengok, ialah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada malaikat, lihat mereka itu, walaupun nafsu di sisi mereka, syaitan menguasai mereka, syahwat berada dalam diri mereka, dan keperluan dunia sentiasa mengekori mereka, namun mereka berpaling daripada semua itu dan sibuk dengan zikrullah. Ni Allah berfirman kepada para malaikat, walaupun banyak sekali halangan ataupun gangguan daripada segi fizikal ataupun tidak kan, nafsu semua tu ataupun syaitan menguasai ke, tapi mereka tidak pun ambil endah semua tu, dan sibukkan diri dengan zikrullah. Okey, kita nak habis. Sungguh pun begitu banyak perkara yang boleh memesongkan mereka daripada Allah Subhanahu Wa Taala, namun mereka tetap tidak terhalang daripada berzikir kepadaku, kata Allah lagi. Sedangkan zikir dan tasbih kamu tidak dihalang oleh apa-apa halangan seperti itu, maka zikir kamu tidak mempunyai apa-apa nilai jika dibanding dengan zikir mereka. Okay, insyaAllah lepas ni kita
bertekad, walaupun kita ada kerja kita buat kerja, contoh apa-apa saja kerja, kita jangan lupakan Allah. Na'udzubillah min zalik. Waalaikumsalam Kak Nurul Ain Najwa. Kita dah penghujung slot. InsyaAllah lepas ni kita banyak-banyakkan berzikir, mengingati Allah. Walaupun kita tidak sebut zikir-zikir yang seperti lepas solat tu, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, apa lagi, La ilaha illallah, semua tu. Kita walaupun kita tidak lafazkan di bibir kalimah-kalimah thayyibah tu semua, tapi kita mesti selalu ingat yang Allah bersama kita. Allah tengok apa segala perbuatan yang kita lakukan. Sama ada hambanya ni ingat tak dengan pencipta dia. Pencipta. Okey. InsyaAllah lepas ni kita sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh ya? InsyaAllah. Alhamdulillah kita dah selesai perkongsian slot tengah hari ini hadis. Okey. Tahniah dan terbaik buat semua yang bersama daripada awal slot hingga ke akhir. Okey. Saya nak ingatkan untuk sesiapa yang nak laksana korban ataupun akikah di Mekah, boleh tekan link di pin komen. Dan yang nak daftar kelas online, kelas asas ke tajwid ataupun talaki, boleh tekan juga di link pin komen. Saya dah kalau yang dah daftar, terbaik. Yang belum daftar boleh tekan saja di link pin komen. Nanti kami bantu untuk buat pendaftaran, insya-Allah. Okey. Sesiapa yang nak beli produk-produk FMTT, kita ada jual face mask, penunjuk Quran yang macam saya guna ni. Okey, penunjuk Quran. Lepas tu air zam-zam. Okey, boleh juga tekan link di pin komen, insya-Allah. Kita akan respon satu persatu. Lepas itu untuk siapa yang nak beli Al-Quran, wakaf ibtidak dan infak Al-Quran, okay, boleh tekan di link pin komen. Alhamdulillah, insyaAllah. Okay, barakallahu fiik. Moga kita dapat berjumpa lagi dalam slot yang seterusnya, insyaAllah. Okay, terima kasih atas perkongsian ilmu. Sama-sama terima kasih juga buat tuan-tuan dan puan-puan yang sudi bersama daripada awal sampai akhir kan. Tak apa, sama-sama kita. Kalau saya ada silap, boleh je tegur, komen. Lepas ini kita saling ingat mengingati. Tak ada manusia yang sempurna, insya-Allah. Okay, tapi kita boleh jadi yang terbaik kan. Boleh jadi lebih baik, insya-Allah. Okay, terima kasih juga buat semua. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam slot esok juga, dalam slot yang sama, slot hadis. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan surah Al-An. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Baik, jumpa lagi nanti, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.